Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa, cuma 2-3 hari ini kita agak lewat sedikit pun kerana saya menjalankan tugas sebagai seorang ayah, menjalankan tugas sebagai seorang ayah, menghantar anak ke sekolah, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita seperti biasa, dengan mana kita memilih tajuk pada pagi ini ialah berkaitan dengan kepentingan solat. InsyaAllah kepentingan solat. Tajuk pagi ini kepentingan solat. InsyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jom sebelum tu kita mulakan dengan selawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Terima kasih kepada Haizar dan Tuan Haji Q. Ada nak berminat nak masuk dekat live ke? InsyaAllah. InsyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu wa taala, yang kita pakat-pakat kongsikan dahulu, perkongsian pada pagi ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat dengan pembacaan kitab ini. Kita sama-sama cuba fahami dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuan Kitab. Mudah-mudahan solat kita berguna. Mudah-mudahan solat kita itu lebih sempurna berbanding sebelum-sebelumnya, insya-Allah. Solat kita tu dah sempurna, cuma ditambah baik kesempurnaannya. Gitu. Dah sempurna, tambah baik kesempurnaannya. Okey, insya-Allah. Saya nak share dulu kat grup-grup. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan dan kerahmatan di atas perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ayo kita memulakan perbicaraan kita pada pagi yang mulia ini dengan penuh keberkatan dan kerahmatan ini. Kita sama-sama berkongsi berkaitan dengan ahammiyatus solat. Apakah dia kepentingan solat? Sebelum itu kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kepentingan solat. Apakah yang dimaksudkan dengan kepentingan solat, dan apakah yang kita fahami akan kepentingan solat itu? Solat adalah merupakan tiang agama. Kepentingan dia ialah
solat merupakan tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu." Maksudnya, atas segala amalan adalah Islam. Atas segala amalan adalah Islam. Tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah jihad. Asas apa sahaja amalan itu ialah Islam, yang ke arah kebaikan. Dan bila asas amalannya adalah Islam, maka tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah jihad. Ini apa saja. Asas rumah itu adalah bumbung. Asas rumah itu tempat berlindung. Okey. Asas rumah tempat berlindung. Maka tiap dindingnya tiang. Gitu. Nampak tak? Atapnya, puncaknya adalah jihad. Okey. Riwayat At-Tirmizi, Al-Mubarakfuri dalam sebuah kitabnya, Tuhfah Al-Ahwazi, menjelaskan hadis ini bahawa segala amalan yang dilaksanakan hanya dianggap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang itu memeluk Islam. Ini bererti sebesar mana pun kebaktian dan sumbangan yang diberikan tidak mendapat sebarang faedah tanpa didahului dengan kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Apakah maksud yang ingin disampaikan oleh kata-kata ini? Okey, dia begini. Saya ada satu kisah yang mana suatu ketika dahululah, bukan dahulu, dalam beberapa tahun lah kan, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia berminat untuk menyumbang. Dia berminat untuk bersedekah. Tapi dia orang mana? Orang Cina. Orang Cina. Jadinya dia orang Cina. Maka dia berminat untuk bersedekah. Maka saya kata dengan dia, untuk apa bersedekah? Dia kata saya nak melipat gandakan jualan saya. Tengok, orang Cina pun faham dengan kita memberi, berkongsi, jualan akan meningkat. Income akan meningkat. Maka dia kata saya nak bersedekah. Saya kata, okey, tak apa, saya cuma satu je saya kata dengan dia. Takkan nak bersedekah kosong? Tak, saya bukan sedekah kosong, saya sedekah duit. Bagi dia fahamnya sedekah itu adalah sedekah duit. Dia kata, bukan macam tu tuan. Itu uncle. Mau bersedekah mesti you mau manfaat tu. Yalah, saya manfaat saya nakkan duit saya banyak. Kata manfaat dia nakkan duit dia banyak. Manfaat dia. Dia kata, uncle, saya mau ajak uncle lah. Uncle bersedekah, bukan saja uncle dapat duit banyak, tapi uncle dapat lagi satu special. Kata, special apa? Saya kata, uncle dapat macam-macam special kalau uncle buat satu perkara ini. Lepas tu dia kata, perkara apa itu? Gini uncle. Uncle boleh ikut saya tak? Ikut. Cuba you sebut dulu, baru saya ikut. Dia kata gitu. Maka saya bercakaplah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia termenung tengok saya. Macam ada sesuatu ni. Dia kata gitu dengan saya. Macam ada sesuatu ni kata. Yelah, memang ada sesuatu lah. Saya mau ajak uncle. Saya mau ajak uncle bersama dengan saya. Sambil uncle bersedekah, sambil uncle dapat satu manfaat. Manfaat tu kebaikan kan? Dia tanya kita. Ya, manfaat itu kebaikan. Takkan dapat manfaat yang keburukan. Dia diam. Tak apalah, saya nanti dulu. Saya mau duit, saya bertambah dulu. Saya mau bersedekah. Dia orang faham. Dengan bersedekah, duit bertambah. Tapi satu je dia tertinggal. Amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka ini berarti asas amalan itu adalah Islam. Apa saja perkara baik, asal Islam. Tak kira lah kau nak buat apa sekalipun, asas amalan yang kebaikan itu adalah Islam. Kau nak tolong orang, tak kisah. Dengan Islam, anda dapat pahala. Bukan Islam, anda hanya peroleh kebaikan saja tanpa dapat apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia. Okay, itu dia. Itu dia keunikan yang diasaskan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma kita nampak tak nampak kebaik asas agama, asas amalan tu bagaimana? Kita nampak tak? Okey. Satu je, mudah je. Mudah saja perkara yang kita asas agama itu adalah Islam dan menjurus kepada ibadah. Menjurus kepada ibadah. Yang pertama, perkara pertama ialah bangun tidur. Kita tidur untuk apa malam? Kita tidur malam untuk apa? Okey. Kita tidur malam adalah untuk menghilangkan ngantuk ataupun untuk mengumpul tenaga. Okey. Kita tidur malam untuk mengumpul tenaga untuk kita bangkit esok hari agar kita dapat beribadat. Maka dengan itu tidur kita ialah ibadah. Tapi kalau tidur kita semata-mata menghilangkan mengantuk, maka tidak dapat apa-apa. Tidur kita setiap malam tu, kita niatkan tidur tersebut, esok pagi aku nak bangun awal, nak bangun qiyamul lail, nak bangun solat subuh, nak bangun macam rezeki untuk anak dan isteri, dan memudahkan anak dan isteri aku perutnya kenyang sentiasa bila buat ibadah, maka tidur kita ibadah. Nampak tak sahabat-sahabat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Apa lagi? Tidur ibadah. Apa lagi perkara yang menjurus ibadah? Kita bangun dari tidur. Kita sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Sebelum tidur. Maka itu ialah sebagai dah dapat pahala tu. Kita pun tidur, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahu akbar. Itu juga ibadah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak mudah tak? Mudah ke? Yes, memang sangat mudah. Yang diambil kira sebagai ibadah itu sangat mudah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kitab. Hikmah mendirikan solat. Apa pula hikmah dalam mendirikan solat? Solat itu tiang agama. Solat itu kekuatan agama. Tentang solat sebagai tiang agama pula, beliau menjelaskan walaupun Islam adalah asas agama, tetapi tanpa tiangnya sudah tentu agama ini tidak kuat dan mudah runtuh seperti rumah tiap bertiang. Okey. Walaupun asas apa yang kita asal agama itu adalah Islam, tetapi tanpa tiangnya sudah tentu agama ini tidak kuat. Tanpa tiang, Islam itu tidak kuat dan mudah runtuh seperti rumah tidak bertiang. Mudah runtuh seperti rumah tidak bertiang. Oleh itu melaksanakan kewajipan solat fardu diibaratkan membina tiang-tiang untuk memperkukuhkan agama ini. Betul? Betul tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kita menjaga solat 5 waktu sehari semalam, dan pada ketika itu juga kita menjaga akidah kita. Kita takut untuk melakukan perkara yang bercanggah. Kita takut untuk melakukan perkara yang bercanggah. Seperti contoh ialah, okey, kita solat. Bila kita solat dalam keadaan khusyuk, bila kita solat dalam keadaan yang Allah redha, Allah terima, kita nak buat benda yang jahat pun fikir banyak kali. Kita fikir banyak kali. Okey, contohlah pergi pasar, kan? Kita nampak semua hidangan sedap. Semua hidangan sedap sangat, tapi kita fikir kan beli kan makan tak habis. Di situ. Nampak tak? Di situ. Orang Islam yang mengabaikan tuntutan solat ini tidak mungkin dapat meningkatkan keimanannya untuk mematuhi arahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa solat memang kita tak dapat untuk meninggalkan larangan Allah dan mematuhi segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka solat itu adalah satu kewajipan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuhu fa in kana akmalaha wa illa." Qala Allah 'azza wa jalla, "Unzuru li'abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu'un qala akmilu bihi al-fariidah." Perkara pertama seorang hamba itu yang dihitung adalah solatnya. Jika sempurna solatnya, jika tidak, Allah berfirman, lihatlah kepada
Solat-solat sunat yang dikerjakan oleh hamba-Ku ini, jika ada yang sunat menggunakan sempurna, jika ada yang sunat sempurnakanlah solat fardu itu dengan solat-solat sunat. Okey, riwayat An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i kitab solat, bab perhitungan ke atas solat. Sebab itulah wujudnya solat sunat ba'diyah dan qabliyah dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab dengan melakukan solat sunat ini akan menjadikan kesempurnaan pada ibadat solat fardu kita. Okey, dengan solat sunat akan menghidupkan, akan menyempurnakan solat fardu kita. Selain daripada hadis di atas, terdapat beberapa riwayat lain yang membawa pengertian yang sama walaupun lafaz yang berbeza. Ini menunjukkan kepentingan solat mengatasi ibadah-ibadah yang lain. Solat adalah pintu pertama yang mesti dilalui sebelum pintu-pintu yang lain. Kegagalan menunaikan kewajipan solat menyebabkan semua ibadah lain seperti zakat dan haji menjadi sia-sia. Zakat dan haji menjadi sia-sia. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dilaporkan oleh Yahya bin Ya'mar radhiyallahu an daripada seorang sahabat Nabi SAW. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu salatuh fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan wa illam yakun atammaha qala Allah 'azza wa jalla unzuru hal tajidu na li'abdi min tatawwu'in fatukmilu biha fariidatahu thumma az-zakatu kadzalik thumma tu'khadhul a'malu ala hasabi dzalik. Perkara yang pertama dihitung ialah solat. Sekiranya dia telah menyempurnakannya, maka tulislah untuknya solat tersebut dengan sempurna. Jika tidak, perhatikan adakah kamu mendapati hamba-Ku melakukan solat sunat, sempurnakanlah solatnya dengan solat sunat. Kemudian baru dihitung zakat dan demikian setelah itu diambil amalan-amalan lain berdasarkannya. Riwayat Ahmad. Okey. Solat ini adalah sangat-sangat penting. Inilah dia tiang utama agama kita, tiang kehidupan kita. Paksi kekuatan kita dalam hidup, solat. Solat membina jati diri. Berdasarkan tafsir Al-Azhar, Al-Imam Abu Al-Aliyah pernah berkata, solat mempunyai 3 keistimewaan dan jika tidak ada ketiga-tiga ini dalam solat, solat itu dianggap tidak berfaedah sama sekali. Solat itu dianggap tidak berfaedah sama sekali. Ikhlas akan membawa seseorang kepada ikhlas akan membawa seseorang kepada yang ma'ruf. Ma'ruf maknanya yang baik. Khusyuk akan mencegahnya daripada perbuatan munkar. Zikrullah akan membantunya melakukan yang ma'ruf dan mencegahnya yang munkar. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia pelengkap-pelengkap yang Allah telah siapkan untuk kita, untuk menjadikan ibadat kita itu sempurna. Subhanallah. Solat sumber kekuatan jiwa. Di samping itu, solat menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Itu dia. Banyak dalil yang mengatakan, yang menguatkan tentang ibadat solat ini adalah tiang. Ibadah solat ini tiang. Solat di awal waktu dan sebagainya. Rakyat berakhlak, negara hebat. Oleh itu, pembinaan negara yang kuat adalah berasaskan masyarakat yang berakhlak. Masyarakat yang hebat seperti ini hanya dapat dilahirkan melalui anggota masyarakat yang berkepribadian cemerlang. Peribadi unggul seperti ini pula hanya dengan dapat dibentuk melalui solat. Dengan itu keluarga dan masyarakat akan menjadi aman dan selamat dengan menjaga solat 5 waktu sehari semalam dan beberapa solat sunat. Allahu akbar, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia.
dalam kehidupan, dalam keadaan negara kita ketika ini, cakap apa, dalam situasi COVID-19 ini, banyakkanlah berdoa, banyakkanlah salat sunat di rumah. Di rumah, bukan di masjid, sebab masjid tak semua tempat masjid dia buka, maka di rumah banyakkanlah salat sunat. Mudah-mudahan Allah kurniakan sesuatu keajaiban, dihilangkan COVID serta-merta, kerana itulah kekuasaan daripada Allah. Itulah kekuatan yang Allah ada, dan dengan kudrat Allah dia boleh buat apa sahaja dia nak buat, yang penting kita berdoa. Berdoa. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Tok Abah ataupun PM kita lah, kerana dia beberapa kali dia berdoa di siaran. Mana ada jumpa Perdana Menteri berdoa setakat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tabarakallah. Itu dia, kita berdoa. Solat itu adalah doa. Okey, insyaAllah. Solat mendisiplinkan umat. Rukun tertib yang diwajibkan dalam solat dan kebanyakan ibadat lain adalah satu medium latihan yang sangat berjaya dalam membentuk insan yang patuh dan berdisiplin tinggi. Solat ini disiplin umat. Sebab tu kena solat awal waktu agar kita dapat menjaga waktu dengan manusia. Okey. Tertib sebagai latihan antara perkara yang wajib dilaksanakan sebelum solat ialah mengambil wuduk, dan wuduk tidak dianggap sah melainkan dengan tertib. Maka kalau berwuduk ni, mulakan dengan muka, lepas muka tangan, lepas tangan kepala, telinga, lepas telinga bawah kaki. Okey, sebelum tu kumur-kumur, jangan lupa. Itu dia. Maknanya itu yang dimaknakan dengan tertib dalam berwuduk. Tertib dalam berwuduk. Makna tertib yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Demikian juga ketika solat, tertib wajib dipelihara. Jika solat itu mendahulukan amalan yang seperti dikemudiankan, sebagai contoh, melakukan sujud sebelum qiyam dan takbiratul ihram, solatnya dianggap tidak sah. Latihan-latihan seperti ini mampu melahirkan insan yang celik prosedur, lagi berdisiplin, sekaligus menjadikan efisien dalam setiap pekerjaan. Bila kita buat latihan sebaik mungkin, kita ikut tertib kita, maka kerja kita juga efisien. Orang akan respect pada kita. Maka untuk melahirkan pekerja yang produktif seperti ini, seseorang pengurus seharusnya menggalakkan mereka memelihara solat dengan sempurna untuk menjadikan pekerjanya produktif. Maka solat kena sempurna, kena buat, kena dahulukan solat. Jangan dia kata kejap lagi lah, masa ada lagi. Azan sahaja terus solat. Azan 5 waktu terus solat, tanpa kita berfikir panjang. Okay, kecuali lah beberapa faktor pekerjaan yang melibatkan nyawa, maka nyawa itu lebih penting daripada solat. Contohnya doktor memang kena jual jamak terus kalau dia ada kecemasan. Malah tidak salah jika kecenderungan seseorang hamba kepada solat dijadikan faktor penting dalam memilih pekerja, pemimpin atau pasangan hidup. Nampak? Tidak salah jika kecenderungan seseorang kepada solat dijadikan sebagai satu faktor penting dalam pemilihan pekerjaan, pemimpin dan pasangan hidup. Yang orang kata ada solat sunat istikharah, bukan istisqa. Okay? Istikharah. Solat mendidik umat menepati masa. Masya Allah. Ini lagi. Solat mendidik umat menepati masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala melalui pensyariatannya, solat fardu 5 waktu membimbing kepada hamba-hambanya menjadi pengurus masa yang terbaik. Pengurus masa terbaik. Dengan dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat adalah satu ketetapan berwaktu yang diwajibkan ke atas seseorang yang dinamakan mukmin atau beriman. Orang beriman dia confirm jaga waktu solat. Zuhur masa 1.5 dia solat. Orang beriman. Kalau ada beberapa urusan emergency itu dimaafkan. Seperti contoh sekarang ni, musim COVID ni contohnya. Kita nak solat waktu. Contoh surau Petronas tak buka. Contoh. Maka itu dimaafkan. Atas sebab musibah yang melanda di negara. Itu dimaafkan, tiada masalah. Maka kita kena cari solat kat rumah. Solat kat masjid. Solat kat tepi jalan, semua dan sebagainya.
Okey, insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Solat tepat pada waktu. Oleh kerana solat fardu yang lima terikat dengan waktu, mereka yang bersolat perlu prihatin dan peka dengan waktu, kerana solat yang dilakukan sebelum masuk waktu dengan sengaja dianggap sebagai tidak sah dan mendapat dosa. Sekiranya dapat dilakukan waktunya solat itu dianggap qada. Kita kata orang cakap apa, kita memang cakap kebizian lah kan, kebizian teramat sangat. Maka kalau kita solat luar waktu dianggap qada, solat sebelum waktu dianggap dosa. Maka solat awal waktu dianggap pahala. Maka solat awal waktu, solatlah di awal waktu, kan ia mendatangkan pahala untuk kita semua. Mendatangkan pahala untuk kita semua, insya-Allah. Ini secara tidak langsung melatih orang Islam agar menepati dan menghargai masa. Malah kegagalan menepati waktu-waktu solat memberikan kesan langsung kepada keprihatinan seseorang itu terhadap masa dalam bidang kehidupan yang lain. Seorang yang culas solat subuh juga menghadapi masalah kedatangan ke tempat kerja atau sekolah. Kepekaan kepada solat ini dapat diperkembangkan kepada seluruh kehidupan sehingga menjadikan umat Islam satu golongan yang menghargai masa. Golongan yang menghargai masa pasti akan cemerlang dunia dan akhirat. Nampak tak? Betul tak? Sebab tu kalau kita tak jaga waktu solat, Allah tak jaga kita. Masa bila Allah tak jaga kita, kita sentiasa berada dalam keadaan kesusahan. Nampak tak? Kita tak jaga solat, maka Allah tak jaga kita. Dan bila Allah tak jaga kita, hati kita resah. Ya Allah, apa benda aku nak buat ini? Hati kita keresahan sebab Allah tak jaga kita. Allah tidak menjaga kita sebenarnya. Solat menggalakkan rasa cintakan ilmu. Menggalakkan Islam agar umatnya menuntut ilmu, dan pengiktirafan yang terhadap orang berilmu dapat dikesan dengan jelas dalam solat yang diwajibkan ke atas kita. Jika dikaji, Islam mewajibkan setiap orang melakukan solat agar mematuhi segala rukun-rukunnya yang berbentuk lafaz, perkataan dan gerak atau gerak perbuatan. Untuk memenuhi semua spesifikasi yang sangat ketat ini, orang Muslim tidak mempunyai pilihan lain melainkan mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh. Ilmu lain kita boleh belajar. Kenapa ilmu solat kita tak boleh belajar? Ilmu lain, dengan harga beribu pun kita tiada masalah untuk belajar. Sebab kita kata ia mendatangkan keuntungan dunia. Tak kisah. Tapi yang mendatangkan keuntungan akhirat, kenapa kita tak nak? Kenapa kita berkira-kira? Kalau sesuatu yang tidak masuk akal mungkinlah. Tapi kalau yuran mengaji pun kita, yuran kelas pada aim pun kita cakap, takkan sejam 100 kot, RM30 dah lah. Kan kita bililah. Apa kamu ingat? Api bayar pakai helio. Tahu tak? Yuran dalam mencari agama terlalu mahal, memang tidak masuk akal. Tapi kalau setakat sejam 100, bagi tiada masalah. Kita nak sejam 100 dan sejam RM50. Sebab itu adalah kita memberikan infak kepada ustaz itu. Contoh RM50 1 jam. Contoh RM50 1 jam, dan ustaz itu isi minyak, bayar bil api, bil air rumah dia. Maka itu infak, pahala kita dapat dunia dan akhirat. Kenapa kita berkira-kira? Bayar RM1 je lah, ustaz ni biasa je mengaji biasa. Dia ingat senang. Itulah sahabat-sahabat dalam hati Allah SWT. Benda lain kita tidak berkira-kira, tapi dengan akhirat kita berkira-kira. Sebab itulah Allah juga berkira-kira dalam mempermudahkan urusan kita. Allah juga berkira-kira dalam kita nak mempermudahkan kita. Budak ni tak jaga waktu, biarlah. Budak ni berkira nak memberi, biarlah. Allah juga berkira-kira dalam nak memberi. Sebab kita berkira-kira nak memberi. Nak bersedekah pun kita takut miskin. Sebenarnya bila bersedekah ni makin tambah kaya. Tak ada lagi jumpa orang bersedekah tu miskin. Tak ada lagi jumpa. InsyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah. Solat menggalakkan rasa cintakan ilmu. Maka belajar elok. Belajarlah sebaik mungkin untuk menyempurnakan solat fardu kita. Menyempurnakan bacaan kita dalam solat, kerana itu ibadat yang membawa kita, yang menjadikan saksi untuk kita di akhirat kelak. Kita nanti dalam kubur seorang, tuan-tuan, sahabat-sahabat para jemaah sekalian. Dalam kubur tidak ada lagi berteman dalam kubur. Okey.
Tidak ada lagi yang berteman Nabi. Untuk memenuhi tadi kegagalan berbuat demikian menyebabkan solat yang dikerjakan tidak sah walau berapa rakaat sekalipun yang dilakukan ini, kerana tidak sah solat seorang yang melakukan semua perbuatan solat dengan paling tertib sekalipun tapi hanya mengikut tunjuk ajar atau mengikut tanpa mengetahui dengan tepat yang mana rukun dan yang mana perlu sunat. Maka bila kita tak ada ilmu, kita hanya solat baca saja. Kita bukan solat dengan faham. Bila ada ilmu, maka solat kita akan faham. InsyaAllah kita akan dapat hayati setiap bacaan solat tersebut. Barulah urusan kita Allah permudahkan. Sebab kita memahami, menghayati apa yang Allah nak. Kita memahami dan menghayati apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui solat. Maka di situ, barulah Allah permudahkan segala urusan kita insyaAllah. Sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Nampak tak? Okey, kita itu aja. Dan kemungkinan kita akan sambung esok, iaitu mengikut imam yang berilmu. Tajuk kita akan buat diskusi sebab ini panjang juga ni. Panjang juga. Okey, sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita rehat dulu, setakat tertangguh dulu insya-Allah. Kalau tidak ada halangan, kita akan habis kali ini. Jika tidak, kita akan sambung esok pada bab yang sama, kepentingan solat dalam kehidupan, dan next tajuknya ialah ikut imam yang berilmu. InsyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terima kasih kepada yang sudi bersama dalam siaran ini, yang mana siaran agak lewat sikit kerana hari ini ialah saya biasa-biasa pagi-pagi akan hantar anak sekolah. Kalau anak itu dia tidak merengek, insyaAllah kita akan mulakan siaran kita jam 7.30. Bila anak tak merengek, maka kita akan mulakan siaran kita jam 8 pagi insyaAllah. Dan siaran kita tidak lama, sekitar setengah jam saja. Okey, tabarakallah. Terima kasih semua di atas sumbangan yang telah diberikan. Terima kasih semua di atas infak-infak yang diberikan kepada perkongsian ini. Nah, kerana insyaAllah saya juga akan petang ini juga akan mencari asnaf, jejak asnaf. InsyaAllah kepada yang ingin menyumbang boleh terus tekan link di sana. Ada bawah ada link ni insyaAllah. Dan kepada ingin membuat pembelian madu tualang, minyak wangi, set daun bidara, boleh terus tekan link yang tertera di posting ini. Mudah-mudahan anda membeli sambil menyumbang untuk kelangsungan hidup para asnaf dan golongan terjejas. InsyaAllah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berselawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila pakai baju ni rindu nak berprogram balik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.